Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan hidup kita dengan salatul fajri dan zikir pada waktu pagi, diikuti dengan isyraqat Qur'aniyah. Mencari, mengorek, menggali cahaya sinaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita dengan sinaran Al-Quran ini kita mendapat cahaya petunjuk yang akan menyinarkan hidup kita, insya-Allah, di dunia, dan lebih-lebih lagi cahaya yang diperlukan di akhirat apabila dibangkitkan daripada kubur. Alhamdulillah, sebelum kita pergi ke surah kita pada hari ini, juzuk yang ke-30, buka kita punya Quran, juzuk yang ke-30, surah yang ke-102. Surah yang ke-102, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Sebelum saya masuk ke surah At-Takatsur, ada sedikit ulangan kepada sambungan kepada surah Al-Qari'ah yang kita bincang pada siri yang lepas, iaitu ayat yang ke-6, 7, 8 dan 9. Allah Ta'ala sebut tentang mizan, neraca timbangan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalannya, maka hidupnya radiyah, hidup yang redha, hidup yang senang. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka nerakalah tempat dia, wal-iyazubillah. Saya teringat kepada Al-Imamul Bukhari, Sina'atul Bukhari fil hadis. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, di awal sahih dia bawa hadis innamal a'malu bin niyat. Semua amalan kita tu berdasarkan kepada niat. Maknanya Imam Bukhari nak beritahu pada kita, kita nak mula kerja kita mesti letak niat yang baik. Kemudian di akhir sahih dia, sebagai penutup, dia bawa satu bab, Babu qawlillahi ta'ala wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami letakkan raca-raca timbangan yang adil pada hari kiamat. Kan? Dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Kemudian Imam Bukhari telah bawa satu hadis daripada riwayat dia, bisanadihil muttasil ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Dua kalimah yang ringan di atas lidah. Mana lidah nak sebut tu ringan, mudah aja. Tapi kesan dia thaqilatani fil mizan, sangat berat di atas neraca timbangan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa habibatani ila Rahman, dua kalimah ini sangat disayangi, disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Kata belaka, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Ana tengok waktu khatam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, sewaktu ana belajar di Mekah dengan Syekh Ismail rahimahullah ta'ala, menangis kita bila sampai kepada
wa nada'u babu qaulillahi ta'ala wa nada'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah. Sebab apa? Imam Bukhari rahimahullah taala, pengembaraan aku daripada awal Bukhari sampai ke akhir, berapa ratus ribu hadis yang dia ingat, yang dia dapat sanad, dan dia tapis dia letak dalam Bukhari dia berapa ribu hadis. Ini yang terakhir, seolah-olahnya Imam Bukhari kata semua kerja buat kita daripada awal sampai ke akhir. Kalau tidak ikhlas, keikhlasan kita dengan hadis innamal a'malu binniyat, maka dia tidak menjadi pemberat kepada timbangan kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah para jemaah sekalian. Jadi bila tamatnya khatam kitab Bukhari, jadi biasanya pelajar-pelajar diberi orang panggil sanad pengajian. Itulah di antara keindahan kita mengembara di alam ilmu. Jadi alhamdulillah, ayat yang kita baca tu ada kaitan dengan syarah kepada kalimatani khafifatan, dua kalimah yang ringan atas lidah, tapi berat atas timbangan, disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Bacalah berapa kali sehari, paling kurang kita letak 100 kali. Kalau tak letak target, dia hilang begitu saja. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada surah At-Takatsur yang kita akan bincangkan pada kali ini. Yang pertama sekali kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraian dia. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 8 ayat yang cukup memberi kesan yang besar dalam kehidupan manusia kalaulah surah ini ditadabbur dan diperhatikan betul-betul para jemaah sekalian. Surah At-Takatsur, juzuk yang ke-30, surah yang ke-102. Kita pergi kepada surah perbincangan tentang surah ini. Yang pertama, surah ini dinamakan At-Takatsur. Apa makna Takatsur? Berlomba-lomba, berebut-rebut, bekerja-kerja kita untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda. Nak meramaikan anak pinak, anak cucu. Nak membesarkan pangkat dan pengaruh. Itu dia panggil takatsur, nak belaka. Banyak harta, ramai anak, tinggi pangkat dan macam-macam lagi. Ramai pengikut, follower ramai, dan itu dia panggil at-takatsur, maknanya global, dia tu banyak perkara. Mungkin kita nampak bila takatsur tu cari harta saja, rupanya banyak lagi. Sebab apa? Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menegur orang yang berbuat demikian. Alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal kebajikan oleh perbuatan mana? Perbuatan takatsur, nak memperbanyakkan harta dan kedudukan sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Allahu Akbar. Maknanya surah ini masyhur dengan nama At-Takatsur. Dan ada juga yang letak nama surah dengan penuh ayat, Alhaakumut Takatsur. Dan ada surah Al-Hakum, ringkasan. Sebagaimana dibuat oleh Imam Bukhari dalam sahih dia fi kitab at-tafsir. Dan ada juga sebahagian sahabat menamakannya surah Al-Maqbarah, surah masuk kubur. Surah masuk kubur.
Karena itulah para ulama tadabbur kata di antara ayat yang tentang kubur yang disebut maqbarah, masuk kubur. Ini dalam surah, dalam ayat kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Bilangan ayat samanu ayat, 8 ayat bila khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama yang menyusun bilangan ayat. Alhamdulillah. Dan surah ini sebagaimana dalam muqaddimah pimpinan diturunkan di Makkah. Itulah pandangan jumhurul mufassirin. Majoriti ulama tafsir mengatakan Makkiyatun. Surah ini turun di Mekah. Mengikut majoriti. Dia tak jadi ijma'. Ada sebahagian ulama tafsir kata ijma', tapi tidak ijma'. Pandangan majoriti. Kita kena beza. Kalau kata ijma' tak ada orang khilaf. Kalau kata majoriti, ada minoriti yang khilaf. Ada juga sebahagian ulama mengatakan madaniyah. Surah ini diturunkan di Madinah. Sebab apa? Sebab dia bersandarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalaulah seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, satu lembah bukit ni emas dia belakang. Nasaya dia nak sebukit lagi, nak satu lembah lagi. Maknanya itu tamaknya manusia. Walam yamla fahu illa turab, tak kenyang mulut dia ni kecuali sombak tanah dalam mulut. Maknanya manusia ni lagi tak mati, tak jadilah, kan. Ini hadis ni sahih dikeluarkan Bukhari Muslim. Dan ada lagi hadis daripada Anas dari An Ubay. Dia kata kunna nara haza minal Quran. Kita ingat kau ni kata-kata tadi, hadis tadi daripada Quran. Sehingga turun ayat Quran, Alhaakumut takasur. Jadi daripada istimbak ini, ada yang mengatakan surah ini Madaniyah. Sebab Anas dan Ubay radhiyallahu anhuma minal ansar. Orang Madinah. Jadi takkanlah dia riwayat benda yang turun di Mekah. Tapi walau macam mana pun, majoriti mengatakan tidak syarat. Boleh jadi Ubay dengan Anas menceritakan apa yang telah berlaku. Bukan maknanya cerita di zaman dia. Macam kita hari ni, kita boleh cerita hak lama. Bukan makna kita ada masa tu. Itu hujah lah kan. Baiklah. Yang pentingnya kita ambil panjang lagi lah perbahasan tentang Makki Madaniyah, nak tak panjangkan. Cuma nak beritahu ada khilaf di situ dengan sebab istimbak kepada hadis yang disebut tadi, wallahu alam. Baik, kita pergi kepada yang pentingnya pandangan majoriti itu pandangan yang kuat. Surah ini Makkiyatun. Intisari kandungan. Apakah isi kandungan di dalam surah yang kita baca ini? Setelah membentangkan teguran Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan itu, lalu Allah Ta'ala berfirman, Kalla, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Tomak halabah duk kumpul harta. Jangan. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk. Allah Ta'ala kata, mu jangan duduk begitu. Duduk tomak atas dunia ni, kamu dia akan tahu akibatnya yang buruk. Di mana akibat yang buruk itu, kamu akan jumpa nanti. Kan? Semasa hendak mati, sekali. Kemudian kalla. Kita ada 2-3 kalla dalam surah ini. Tanda tuan-tuan. Kita akan bincangkan secara ringkasnya, insya-Allah. Kalla yang kedua, kemudian diberi amaran sekali lagi bahawa mereka akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Itu di antara sampai ke akhirah. Ya. Maknanya dalam ayat ini 2 kali kalla. 2 kali kalla. Kalla yang pertama untuk dunia, kalla sekali lagi untuk di akhirat. Kemudian ada lagi kalla, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita pergi kepada ayat kita satu persatu, insya-Allah. Baik, sebelum masuk ayat ni ada lagi huraian terakhir. Dalam muqaddimah intisari, setelah diingatkan setakat mana buruknya akibat azab yang disediakan bagi orang yang engkar,
Lalu ditegaskan kepada umat manusia umumnya bahawa mereka akan ditanya kelak pada hari akhirat tentang segala nikmat yang mereka telah menikmatinya. Kamu akan ditanya. Yakni pada hari itu masing-masing, yang mukminnya dan yang kafir akan ditanya. Orang-orang mukmin akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu kerana hendak menyatakan kemuliaan mereka. Aku bagi nikmat membuat apa? Orang macam kami infak fisabilillah, kami guna. Jadi nampak kemuliaan. Dengan sebab mereka bersyukur dan menggunakan segala nikmat yang dikurniakan itu pada perkara-perkara kebaikan. Sebaliknya orang-orang kafir pula akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu kerana hendak menyatakan kejahatan dan kehinaan mereka dengan sebab menyalahgunakan nikmat itu. Maka sebagai seorang Muslim, jangan sekali-kali kita salah guna nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan gunakan sebaik-baiknya insya-Allah. Masuk pada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti, amal kebaikan, amal soleh oleh perbuatan berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Dalam kurungan kata semua benda berebut nak kedudukan, maka itu dia panggil takasur. Jadi kamu tu sibuk, lorak, leka, lara dengan sebab takasur, sehingga kita terlupa kepada jalan sebenar. Kita nak pergi mana? Nak pergi ke akhirat. Allahu Akbar. Maka dalam bab takasur ni, tafa'ul minal kasrah, menunjukkan banyak sekali. Ada 3 makna di sini. Ulama tafsir kata ada 3 makna at-takasur. Tuan-tuan dan para jemaah tanda. Yang pertama, takasur dengan mana istiksar min syai'. Nak banyak cari benda. Tak kira lah. Nak banyak harta ke, nak banyak anak pinak, nak banyak kedudukan, itu satu. Maknanya takasur maknanya nak memperbanyakkan. Yang kedua, musabaqatun li al-akharin, nak lawan, nak berlawan dengan orang. Itu dia panggil takasur juga. Kan kita ada dah harta, tapi tengok orang sebelah tu banyak lagi, kita pun kejar juga. Kan? Kejar juga. Itu dia panggil musabaqah, nak lawan orang, nak berlawan dengan orang. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum." Al-ayah. Dunia ni la'ibun, main-main, lahwun, lara, zinah, perhiasan, wa tafakhurun, tengok, berebut, nak bangga membangga, badi nak bangga diri. Itu ayat. Nak berlawan dengan orang lain. 2. Wa hadha huwal mawdi'us tsani, inilah tempat yang kedua yang disebut at-takasur dalam Al-Quran. Yang pertama tu tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad, suratul Hadid. Ayat yang kedua takasur, ni ayat kita baca hari ni. Tanda tuan-tuan, ada 2 kali Tuhan sebut, semuanya berkaitan dengan berebut, mengejar dunia belaka. Allahu Akbar. Yang ketiga, at-takasur dengan makna al-mufakharatu bil kalam dunal fi'l. Berlawan bercakap. Dia panggil dari sudut teori. Kan? Zaman kita hari ni berlawan ceramah. Orang ni ceramah sedap. Orang ni panggil apa ni? Jelajah kan? Jelajah sana, jelajah sini. Ni jelajah pula. Bari duk tunjuk. Mufakharah bima madha. Duk tunjuk kejayaan saya. Saya dulu begini. Duk tunjuk hak kita buat. Maka kesimpulan para ulama mengatakan al-ayat itabun, ayat ini mencela, mencerca orang-orang yang banyak mengejar, memperbanyakkan harta dunia, lupa ke akhirat. Al-ibratu bil kaifi la bil kam. Ingat, tanda dia punya kaedah. Ibrahnya dalam celaan ini bil kaif, cara kita mengumpul harta, cara kita mendapat harta, bukan dengan bilangan harta yang ada. Ni.
Sebab apa? Ada orang yang harta dia banyak tapi dia tidak dicela. Sebab dia harta banyak tapi dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Harta dia, sumber dia daripada sumber yang halal. Dia tak ambil hak haram. Dan harta yang dia dapat pula, dia infak fi sabilillah, masya-Allah tabarakallah. Maka pada itu para ulama tadabbur kata bil kaifi. Kita nak tengok cara mana kita dapat harta, cara mana kita takasur. Itu yang jadi masalah, kan? Tapi zaman kita ini kebanyakan manusia duk sibuk dengan kam. Banyak mana aku ada, aset saya banyak mana. Dia tak peduli tentang kaif. Kaif, bagaimana cara mengambil harta. Meraih harta macam mana. Tapi yang penting, berapa banyak aset yang kita ada. Itu penting. Sebab tu ada orang kritik. Setengah-setengah pendakwah dikritik kepada AJK masjid yang duduk kumpul, duduk bangga dengan kam. Berapa banyak akaun masjid kita sudah ada. Oh, ini zaman pentadbiran saya. Contohlah, kan. Dia tak mikir orang beri harta, beri tabung tu untuk apa? Ini masalah kita. Maka orang duk sibuk dengan duk cari harta, dia tak perlu halal ke haram. Wa qad yakunu bakhilan. Ada kalanya orang ni banyak harta tapi bakhil. Allahu akbar. Bakhil, tak nampak kesan nikmat yang dia ada atas diri dia. Fa ya'ishu 'aishatil fuqara. Duduk dengan fakir. Kenapa tak beli kereta baru ni? Sayang ke duit, tak ada faedah. Kereta ni banyak lagi, padahal kereta dia gebek-gebek, ya buruk dah. Dan pitihnya banyak. Kenapa pakai baju buruk ni? Baju ni pun macam-macam lah orang yang bakhil. Kata Sayyidina Ali, tanda, tuan-tuan, ini motivasi besar kepada kita yang duk kejar harta ni. Sayyidina Ali kata apa? Radhiyallahu anhu. Ajibtu lil bakhil. Aku rasa takjub, rasa kagum pelik dengan orang bakhil ni. Yasta'jilul faqra alladhi minhu haraba. Dia segera akan menjadi fakir sedangkan dia lari daripada kefakiran. Tengok apa? Dia ada harta tapi orang bakhil punya sebab baju dia pun serebeh, kereta dia, motosikal dia buruk sebab nak beli sayang ke duit. Buat apa duit? Taruh ke anak. La haula wala quwata illa billah. Kita cari harta letih-letih tak guna sebab bakhil. Wa yafutuhul ghina alladhi yahu talab. Dia tak nampak jadi orang kaya sedangkan dia gila-gila kejar dunia kerana nak jadi kaya. Sebab akhir. Fa ya'ishu fid dunya 'aishal fuqara. Dia hidup atas dunia kehidupan orang fakir. Wa yuhasabu fil akhirati hisabal aghniya. Tapi ingat, di akhirat nanti dia akan dihitung, dikira sebagai orang kaya. Allahu akbar. Kata-kata Sayyidina Ali ini cakap kesan kepada kita. Orang bakhil jadi fakir dia walaupun dia kaya. Tak jadi kaya walaupun dia kejar nak kekayaan, kan? Atas dunia hidup sebagai orang fakir, di akhirat dihisap sebagai orang kaya. Subhanallah. Demikian jugalah orang at-takasur dalam adadil aulad, sibuk nak anak ramai. Saya punya anak berapa belah orang. Tapi tak peduli dari sudut pendidikan anak dia mengaji ke tidak? La. Pendidikan yang dia pilih kepada anak, adakah pendidikan mengikut cara Islam ataupun cara jahiliah? Tak peduli. Yang pentingnya, dia bangga, anak dia ramai, boleh you sana, you sini. Allahu Akbar. Kan? Hari ini orang dah sibuk dengan, orang ada CJ, PhD. Saya suka juga, kita ginilah para ustaz, para pendakwah. Kalau benda hak kita tak ada, tak sudut sibuk sangatlah. Kan, nanti kalau orang tanya awak, kalau rasa mudah kenapa tak buat juga? Benda-benda tu benda alat saja. Alat, dia panggil alat wasilah untuk mengaji, belajar ilmu. Jangan duduk sibuk-sibuk. Orang tak ada PhD tapi lebih mantap, orang ada PhD tak takabur ramai, tawaduk ramai. Yang tak ada PhD lebih takabur pun ramai. Pasal itulah kita kena balik kepada alhaakumut takasur. Ya, saya ni tak ada PhD tapi guru saya tengok senara ada 50 senara guru. Nak nyahu juga lah gitu tu. Nak tunjuk kekuatan ilmu dan musabaqah fatwa kata orang. Baik. Takasur juga dalam bab ibadat. Ini kita bimbang zaman kita hari ni para jemaah sekalian, orang duk takasur, duk tayang ibadat yang dia buat. Masya-Allah tabarakallah. Saya tak miss. Walaupun zaman PKP pun 20 rakaat, siap. Tapi 20 rakaat dia pukul 9.15 siap dah. Nak kata apa? Wah, setakat PKP ni, biasa tak PKP dulu, khatam Quran sekali ya Ramadan.
Tahun ni tak masuk setengah Ramadan 2 kali dah. Duduk tayang, duduk cerita kepada orang. Kita kena ingat. Kita kadang-kadang lebih kepada berapa kita habis tapi kita tak tahu, tidak tengok kesan Al-Quran itu dalam jiwa, dalam membekas dalam suluk kita. Berat. Maka kebanyakan kita hari ini lebih kepada adadiyah, lebih kepada bilangan-bilangan. Saya hari ini sudah ditabar sebagai pendakwah yang hebat sebab follower saja. Buka Facebook juta. Instagram juta. Twitter berapa? Oh, duduk tak duduk buat bancian kepada pengikut-pengikut dia. Dia tak banci berapa ramai orang yang ikut dia, berapa ramai orang yang telah mengikut dakwah kita, berapa ramai orang yang mendapat faedah daripada ilmu. Kita duduk bangga dengan hari-hari orang duduk tasawuf saya punya web berapa. Duduk siasat tu kita hari-hari. Ini masalah. Kita kadang-kadang jadi takut para jemaah sekalian, bimbang kepada alhaakumut takasur. Baiklah para jemaah sekalian, panjang sangat alhaakumut takasur ni, kita akan pergi kepada hatta zurtumul maqabir. Sibuk mengejar dunia, kamu tak sedar duk mana? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Ana tengok penjelasan majoriti ulama tafsir, kita tasawuf tengok dalam kitab-kitab tafsir, boleh katakan zurtumul maqabir bermakna hatta al-maut, sehingga kamu mati. Sudah mati aku. Di mana harta yang aku cari? Di mana? Barulah dia sedar semua tu kalau salah guna tidak menjadi faedah kepada dia. Bahkan wabalun alaih, bala ke atas dia. Allahu Akbar. Bala ke atas dia. Maka para ulama mengatakan, kenapa Allah sebut sini zurtum? Hingga kamu ziarah kubur. Dia kata apa? Sehingga ziarah kubur. Dia tak kata sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Pernah itu juga tu kan. Dia punya perbahasan sini menarik untuk para jemaah hati. Allah kata sini hatta zurtum, sehingga kamu ziarah kubur. Kata di para ulama tadabbur Quran, dia kata apa? Dia kata sebabnya kita pergi ke kubur satu persinggahan saja. Kubur bukan tempat tetap, tapi dia lebih kepada tempat persinggahan. Kubur di mana? Tempat break seketika. Dia panggil alam barzakh, pemisah antara dunia dengan akhirat. Pemisah antara dunia dengan akhirat. Kita tidak duduk atas dunia, tidak juga di alam akhirat tengah. Itu pasal tu dia kata Allah sebut hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu pergi ziarah kubur, maknanya kamu masuk dalam lubang kubur. Ada satu kisah menarik tuan-tuan, kisah ni. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pergi ziarah A'rabiyan maridan, pergi ziarah seorang badui sakit. Humma syadidah, demam panas dia kuat. Biasanya Nabi SAW ni bila diziarah orang sakit, dia akan buat satu ucapan. Nabi kata la ba'sa tuhur insyaAllah. Nabi kata tak mengapalah. Sakit ni mudah-mudahan dia jadi pembersih kepada dosamu. Tuhur insyaAllah. Faqala al-Arabi, Arabi kata, kalla. Bukan. Bal humma tafur. Bukan, dia kata, ini dia panggil humma ni, demam panas yang cukup berat ni Syekh. Allahu Akbar. Ala syaikhin kabir. Demam panas yang menimpa pada orang tua yang sudah lemah. Tuziruhul kubur. Tuziruh maknanya nak bawa ke kubur aku, nak pergi ziarah kubur. Naknya tuziruhul kubur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ni'ma fa na'am iza. Nabi kata ya betul. Betul lah penyakit ni kalau kuat dia akan pergi ke kubur. Itulah di antara hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu ziarah kubur. Ada orang kata, kenapa kata ziarah kubur? Kita tak mati lagi kan?
Jawab dianya bi'tibar. Yang pertama sekali dia guna zurtum, tidak hatta tazuru. Fi'il madhi, fi'il mudhari' itu hatta tazur. Sehingga kamu pergi ziarah. Hingga kamu ziarah. Zurtum, kamu ziarah. Sehingga kamu ziarah. Apa maksud dia? Maknanya kamu pergi duduk di kubur itu sekejap. Jadi kata di para ulama, hadza li tahaqquqil wuqu', menggunakan fi'il madhi karena nak menyatakan benda itu mesti akan berlaku. Perkara itu mesti akan berlaku, akan terjadi. Allahu akbar. Tak ada siapa syok, tak ada siapa ragu lagi dia akan masuk dalam kubur. Allahu akbar. Itu dia panggil menggunakan fi'il madhi zurtum, tidak tazur, li tahaqquqil wuqu', benda itu pasti akan terjadi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dalam hadis ini, dalam ayat ini memperingatkan kepada kita tentang orang yang lara, leka dengan dunia dia ni sehingga sampai peringkat dia masuk dalam lubang kubur baru sedar. Orang Kelantan kata baru khabar. Allahu akbar. Jadi orang harta-harta banyak masuk dalam kubur baru ingat, aku wasiat pun tak tulis. Derma sendiri pun tidak. Orang yang berdosa bila masuk dalam kubur, aku tak taubat, sedangkan Allah Ta'ala beri peluang kepada aku taubat. Banyaklah kita kan. Jadi, orang yang leka, lalai, lara ni, banyak benda kerugian para jemaah sekalian. Dia kata apa? Hatta zurtumul maqabir. Duduk sibuk cari harta sampai peringkat, kamu masuk dalam lubang kubur. Ada juga. Itu majoriti ulama, kebanyakan ulama tafsir sebut, zurtumu, sehingga kamu pergi ziarah kubur, maksudnya masuk kubur. Ada sebahagian juga mengatakan alhaakumut takasur, kamu ni lalai, lara, leka dengan mengejar harta hatta zurtumul, sehingga kamu pergi ziarah kubur pun tak ada faedah. Para jemaah sekalian, hari ni realiti zaman hidup kita ni. Kita pergi ziarah kubur, balik lepas pada harta orang mati. Kita kuburkan sahabat-sahabat kita, keluarga kita mati. Balik tu lalu makan ke tak lalu makan? Tak ada siapa ke rumah lagi. Kena berhenti makan ni. Berhenti makan di kedai kopi pula, yoya. Macam tak ada apa kesan. Ini. Apalagi kalau pergi kubur pula, duduk selfie atas kubur. Jadi satu acara ziarah kubur. Ni ada setengah pendakwah ni. Bawa gendang, pergi bergendang atas kubur. Mana kita nak ingat kemati. Maka tafsir yang kedua mengatakan hatta, maknanya dengan sebab cinta dunia, lara kamu ni pergi ziarah kubur pun tak memberi kesan pada jiwa kita. Kita kata Masya Allah sentap yang kedua ni. Sebab apa? Banyak sekali realiti. Yang kita mati tu kita yakin dah tu. Nampak dah depan mata. Ni hak kita duduk pergi kubur hari-hari ni kan. Pergi kubur, balik kubur. Ada orang rumah dia tepi kubur. Waktu anak pergi melawat negara Mesir, bukan rumah tepi kubur tuan-tuan, rumah di atas kubur. Dia Mesir ni dia buat lubang, kan? Bangunan tu turun bawah, kubur bawah. Atas tu ada bangunan, ada rumah. Jadi orang duduk atas kubur. Anak tanya kawan-kawan kita pelajar Mesir, kata berapa ramai orang duduk atas kubur ni? Kan kita pergi melawat tengok kubur-kubur ni. Dia kata tak ramai ni, 2 ke berapa ahli parlimen atas kubur. Parlimen kubur saja. Nak ceritanya ramai orang duduk atas kubur. Tak rasa mati. Sebab hati sudah mati, maka kematian tidak menjadi menasihat pada kita. Sedangkan para ulama katakan kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan kepada kita. Tapi kita tak jadi peringatan, kita pergi tempat orang mati, balik tak ingat ke mati. Allahu akbar. Kata pendakwah-pendakwah muda-muda lah. Dia kata kita ni pergi tengok orang mati, tak ingat ke mati. Tapi kalau pergi majlis kahwin, balik mikir nak kahwin. Allahu akbar. Patutnya bila pergi tengok orang mati, mikir nak mati lah kita. Aku mati juga. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Orang lain sudah mati, mu akan mati juga. Tapi itulah. Sebab hati itu ta'alluq, terikat dengan dunia, takasur, terlupa kita nak mati. Sebab itulah kita tengok hari ni, semua orang, toke-tokenya sibuk dengan harta dia, ahli politik sibuk dengan pangkat dia, hentam sana, hentam sini, tak ada macam mati itu tak ada apa, at-takasur,
Pergi kubur pun tak ada apa. Pergi kubur untuk masuk ambil gambar duduk lain kubur ya. Oh inilah orang yang paling khidmat pada masyarakat. Padahal kubur tu. Oh nak kata apa? Lah, biarlah kita jadi kesan. Ayat ini mengajar kepada kita, jangan kita leka dengan siapa pergi kubur tak memberi kesan, ataupun memang sampai masuk dalam kubur, wal-iyazubillah. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Sikap apa? Bersikap tak sedar ke diri, tak khabar ingat, dan tak ingat akan mati. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Tengok, dalam kurungan tafsir pimpinan dia sebut semasa nak mati. Maka itu para ulama dia tulis asrar tikrar. Ada sebuah kitab dan kitab nama dia Asrarut Tikrar fil Quran. Rahsia kenapa berulangnya lafaz yang sama dalam Quran. Kenapa? Tengok dalam ayat kita. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Sesungguhnya kamu akan mengetahui. Bila kita nak mati. Ya Rabbi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh lewat sikit, aku nak mati. Apa? Kenapa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah harta aku banyak ni. Nak jadi orang soleh dah ya Rabbi. Boleh undur? Kata orang putaran jam boleh diundur ke belakang? La. Walan yuakhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tak akan terlewatkan ajal apabila sudah cukup tempoh. Tak boleh nak buat apa. Kemudian mari ayat yang kedua. Itu dia panggil rahsia at-tikrar fil Quran. Tuan-tuan tengok. Dalam Quran ni banyak benda ulang. Sama ada lafaz dia ulang. Kalla. Dalam surah ni saja ada tiga kali kalla. Kan? Dalam surah lain ada qisas. Sekali Nabi Musa sini, sekali ini. Maknanya cerita yang tikrar tikrar itu ada makna lain yang ada disebut. Ni kita baca dalam surah kita daripada surah An-Naba yang pertama tu sampai ke surah ini. Tuan-tuan nampak setiap hari ada je isu lain yang kita bincangkan. Walaupun beberapa ayat sama. Ayat tentang kiamat, ayat tentang mati, tapi ada part yang tertentu yang kita belum bincang lagi dalam berapa surah yang lepas, 20 surah ke apa dah. Yang dah lepas belum lagi kita sebut. Itu dia panggil Al-Quran itu ada hikmah yang tersendiri yang terkandung di dalam Al-Quran yang perlu kita korek dan kita gali. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan kalimah summa. Summa tu yufidu taraqi. Yang pertama, mu jangan buat. Mu akan tahu dekat nak mati. Summa. Sekali lagi. Diingatkan kepada kamu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Lara takasur. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Baru kita nampak. Oh, dia kata at-tikrar. Tikrarul lafzi. Ataupun dia panggil at-tawkidul lafzi. Berulang itu sama ada benda lain nak disebut. Ataupun tawkid nak menguatkan yang pertama. Sebab tu dia ulang. Jadi dalam ayat ini tidak nak tawkid dan mempunyai makna lain. Kala yang pertama atas dunia. Kala yang kedua di akhirat. Saufa ta'lamun. Mu akan tahu di akhirat esok. Allahu Akbar. Kita kata ini cukup menginsahkan kita insya-Allah. Jangan kita rasa lara. Ada yang mengatakan asani kalla asani di alam barzakh. Ada yang mengatakan itu. Yang mengatakan di alam barzakh. Sebab itulah Sayyidina Ali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ayat ini dalil kepada isbat azabil qabri. Dalil nak isbat azab kubur. Sebab Allah Ta'ala sebut, summa kalla saufa ta'lamun. Mu tahu bila mu nak mati. Kamu akan tahu bila masuk dalam kubur. Malaikat mari akan tanya, apa yang kamu buat? Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang mukmin akan tahu, dia akan tengok nikmat Allah Ta'ala kepada dia banyak. Dan orang kafir akan tahu janji-janji Allah dulu yang dia engkar. Di atas dunia dulu mereka tak hirau. Bila mati, barulah dia tahu. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada kalla yang ketiga.
Ha? Kalla yang ketiga, ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk akhirat. Nak kata apa? Allah kata, kalla law ta'lam, kalau mu tahu dengan pengetahuan yang yakin. Kan? Law ta'lam, kalau mu tahu. Sebab apa Allah Ta'ala guna kalau mu tahu? Kita tak tahu ke? Kita tahu daripada kecil lagi kita dengar akhirat. Mati kiamat. Ada. Tapi kenapa kita tidak dapat keyakinan, tidak dapat kekuatan jiwa untuk membuat persiapan itu? Maka itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di sini. Allah Ta'ala tak sebut jawapan dia, tapi mengandungi jawapan dalam ayat-ayat itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mu akan tahu sungguh-sungguh cara yakin. Bila-bila kita mati baru tahu. Hatta atakal yaqin. Kan? Wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin, hingga mari keyakinan. Ni ada setengah puak ilmu hakikat makrifat ni. Hakikat makrifat ni dia kata puak dia ni yakin tinggi dah. Pasal tu tak payah ibadat. Itu ilmu ajaran sesat nama dia lagu tu. Allahu akbar. Ajaran sesat ni kuat atas dunia ni tuan-tuan. Bila tak berpaksikan kepada ajaran syariat daripada Nabi SAW, kita akan jumpa ajaran sesat. 2 hari lepas ada seorang atas SMS WhatsApp. Dia kata dia ni telah dikawinkan oleh tok guru hakikat dia, tok guru makrifat dia secara batin. Kita kata kalau nak kahwin tak ada wali, tak ada saksi, itu kahwin karut nama dia tu. Tak sedut kira lah hakikat ke makrifat. Itu ajaran sesat nama dia. Patutnya orang ni boleh direport ke pejabat agama yang berdekatan, biar ambil tindakan kepada orang yang pelik-pelik lagu ni. Baiklah. Jadi itulah yang kita kata, sibuk kita dengan dunia, kita pergi ziarah kubur tak memberi kesan. Bila beri kesan, bila masuk dalam kubur nak buat apa? Fatal awan, telah tamat tempoh dia. Allahu akbar. Kata di para ulama, ilmu al-haqiqi, al-yaqini, ilmu nak dapat keyakinan ni ada 3 tanda tuan. Yang pertama, mahsus. Benda yang kita nampak depan kita. Itu yakin lah tu. Kita nampak depan kita ni yakin. Cerah dah, cerah. Mu tahu mana tu? Matahari naik. Yakin ada matahari. Tak yakin lagi. Pasal tu lawai kata, bodoh benar orang ni minta dalil siang hari, sedangkan matahari duduk atas kepala dia. Jelas, itu dia panggil ilmu mahsus. Kita boleh tengok sendiri depan mata kita. Yang kedua, ilmu al-ma'qul. Ilmu akal yang boleh kita fikir tentang perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan sebut banyak kali dalam Quran. Liqaumin ya'qilun. Bagi orang yang menggunakan akal, ada akal. Liqaumin yatafakkarun. Orang yang berfikir. Afala ta'qilun. Semuanya dalam urusan Allah Ta'ala suruh kita mikir tengok. Pasal itulah dalam kebanyakan hukum hakam dalam agama ini, banyak duduk di qiyas. Kan kita ada 4 asas. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Qiyas tu banyak. Kalau nak kira nah dalam Quran kita ni 30 juzuk ya, ada sikit ya. Oh, kalau semua benda nak baca Quran, berapa lori agak-agak Quran ni. Nak ambil buah rambutan saja ada 200 jenis. Nak kata apa? Itu dia panggil i'mal uqul. Maka akal yang jelas, dia tidak berlawan dengan nas. Yang ketiga, an-naqlul musaddaq. Nukilan yang sangat benar. Itulah wahyu daripada Quran dan sahih as-sunnah ataupun sunnah mutawatirah. Sunnah yang mutawatir, yang sahih, kita kata itu sumber memberi keyakinan kepada kita. Walaupun ada sebahagian kumpulan kita yakin dalam bab lain, tapi sunnah ni tidak memberi keyakinan, kena akal juga kita kata lah. Baiklah. Ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Mu akan tengok. Tengok mana? Tengok di akhirat esok. Kemudian Allah Ta'ala ulang pula. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya, wal'iyazubillah. Sekarang ni kita orang beriman, alhamdulillah yakin. Setakat mana kita nak yakin? Kalau boleh kita panggil ainul yakin, yakin sungguh adanya balasan Allah Taala di akhirat. Jangan siapa mereka la tarawunnaha, mu akan tengok bila masuk neraka. Apa artikel tu? Apa faedahnya? Kan? Dalam surah ini ada beberapa inzar, warning ataupun amaran. Yang pertama sekali Allah Taala guna kalla. Kalla dia panggil harfur rada. Bahasa jerkah. Hei, gitu lebih kurang. 3 kali kalla. Amaran 3 kali. Mu kena ingat, jangan buat perangai ni. Itu maksud dia. Kemudian kalimah summa. Summa maknanya lepas pada tu. Mu akan, itu panggil. Yang ketiga, Allah Ta'ala hafazahkan dia punya jawab, lau ta'lamun. Memberi faedahnya, al-isarah wa takhwif, nak menakutkan kita. Mu akan tahu. Yang keempat, lamul qasam, la tarawunna. Yang kelima, nunut taukid, la tarawunna. Ini saya bercakap dengan orang mengaji sikit ni, bahasa Arab ni. Kalau tidak kita nak hurai ni panjang pula. Yang keenam, tiqrarul qasam, summa la tarawunna. Ulang balik sumpah. Yang ketujuh, at-tahzir biqawni ain. Mu akan tengok betul dengan kepalamu. Tak percaya? Baiklah, penutup ayat kita ni, masya-Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu menikmatinya. Allahu Akbar. Kita ni atas dunia, kita tak terasa nikmat. Pada hari akhirat masing-masing, yang mukmin dan yang kafir akan ditanya. Orang-orang mukmin akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu kerana hendak menyatakan kemuliaan mereka dengan sebab mereka bersyukur dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakan itu pada perkara yang diredai oleh Allah. Dan orang-orang kafir pula akan ditanya tentang nikmat itu kerana hendak menyatakan kejahatan dan kehinaannya dengan sebab mereka menyalahgunakan nikmat itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup kisah kita ni dengan sebuah kisah yang diriwayat oleh Imam Muslim. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar, yaumin aw laila, hari ataupun siang atau malam, tapi cerita ni nampak macam siang hari. Nabi kita berjalan, tiba-tiba dia jumpa Sayyidina Abu Bakar dengan Umar juga keluar daripada rumah. Nabi SAW tanya, ma akhrajakuma min buyutikuma? Kenapa mu keluar tengah hari ni? Kenapa keluar masa ni? Qala, jawab ni Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu, al-ju' ya Rasulullah. Lapar Rasulullah, tak ada makanan. Bukan masa kalau kita ni sibuk dengan PKP, zaman Nabi ni PKP juga, lapar, tak ada makanan. Nabi kita keluar. Maka qala, kata Nabi SAW, aku pun keluar rumah ni sebab tidak ada makanan. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita betapa sibuknya mereka. Tak sibuk dengan at-takazur, sibuk dengan Allah Ta'ala, sibuk dengan akhirat. Dia pun pergi rumah. Pergi rumah seorang sahabat di kalangan Ansar. Ada riwayat kata nama sahabat itu Abul Haytham Ibnu Tayyihan. Ada kata Abu Ayyub Ansari, tapi ada dari riwayat lain disebut nama Abul Haytham dalam riwayat lain. Riwayat Muslim ni tak sebut nama. Bila pergi, isteri dia ada. Abul Haytham ni ataupun Abu Ayyub ni seorang yang ada kebun tamar. Jadi Nabi kita pergi ke Abul Haytham, isteri dia ada, Abul Haytham tak ada. Dia kata, pergi mana? Dia kata dia pergi ambil air sekejap. Pergi ambil air di telaga. Maka isteri dia pun hapa dia punya tikar letak bawah pokok. Kan? Orang tak masuk dalam rumah orang, suami tidak ada. Ini kita kena belajar ada. Kalau kita pergi rumah orang, ada tak suami orang tak ada, masuklah teman. Lah, kita duduk kat luar. Bila Abul Haytham balik, alhamdulillah, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, gembira sangat-sangat dia. Ma ahadun al-yawm akram al-dhiyaf. Tak ada orang lebih mulia tadi tetamu aku ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia apa selalu
bawa dia punya parang dia, pergi dekat pokok tamar yang sedang buah rutak, kena ambil satu tandan, orang panggil tandan ke tangkai. Tamar, buat mari depan Nabi. Oh, busrun, warutak. Sedap ni. Kita dengar bunyi titik air dia ni, tamar baru masuk. Kita beli dalam peti pun sedap. Faqala kulu min hadz. Silakan ya Rasulullah, saya makan. Gembira sangat-sangat. Wa akhazal mudyah. Ambil pisah. Mau nak gimana pula? Boleh ambil. Nak jamu Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iyyaka wal halub. Cari kambing kecil-kecil lah, jangan ambil kambing yang ada susu tu, rugi. Allah. Jadi dia pun minum. Sudah minum susu, makan buah tamar, makan kambing. Kenyanglah sahabat-sahabat ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar, Nabi kita sabda, ya Abu Bakar, wallazi nafsi biyadi, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang kita dapat hari ini. Makan buah tamar, makan kambing, minum susu, kita akan ditanya. Allahu Akbar. Allah keluar kamu daripada rumah kamu dengan sebab lapar, kamu balik ke rumah, kamu sudah kenyang. Hadza, kamu akan ditanya tentang nikmat. Maka para jemaah sekalian, kita dapat nikmat, kita syukur Allah Ta'ala, jaga betul-betul, jangan tunjuk nikmat kita tu untuk sombong, untuk angkuh, untuk takabur. Marilah kita jaga nikmat. Nikmat Allah Ta'ala beri, kita buatlah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita. Sangat menarik para jemaah sekalian tentang kita bagaimana kita nak syukur. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas ini keluar oleh Muslim, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza ya'kula al-aklah. Allah Taala redha daripada hamba dia kalau dia makan mana-mana makanan, fayahmaduhu. Dia kena puji Allah, alhamdulillah. Ataupun dia minum, dia puji Allah Taala. Dia kata alhamdulillah. Jadi semua kita ni duduk ni, alhamdulillah. Kita kata di antara nikmat Allah Taala anugerahkan kepada kita ini boleh tadabbur Quran. Kita kata alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.